Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga pengikut majalah Nona. Saya Dazrin Kamaruddin dan hari ini saya akan berkongsi dengan anda tips-tips macam mana nak menjaga kapet mahal yang anda ada di rumah. Okey, sebelum saya beralih ataupun memberitahu anda tips-tips untuk menjaga kapet-kapet mahal anda tu, sekarang ini kita harus tahu dan mengenal pasti apakah jenis kapet mahal yang kita ada di rumah. Sebab kapet mahal ni terbahagi kepada dua kategori. Satu kategori adalah machine made yang ada lebih daripada 200 jenis dan satu lagi kategori adalah handmade yang mempunyai lebih daripada 200 kategori juga. Tapi untuk memudah atau carakan cerita, untuk kita mudah faham, hari ini saya akan memberitahu anda macam mana nak membezakan mana satu kapet handmade dan mana satu kapet machine made. Jom ikut saya. Okey, bagaimana nak mengenali mana satu machine made dan mana satu adalah handmade? Macam mana cara dia? Jom ikut saya. Kapet di bawah saya ini di belah kiri adalah machine made. Dan machine made ni adalah 1.5 juta benang ke atas, selalunya dikategorikan sebagai kapet-kapet premium di dalam kategori machine made. Okey, dan di sebelah kanan saya adalah kapet yang handmade. Okey, macam mana nak membezakan handmade dan machine made? Jika anda tengok di belakang ini, kapet machine made ni lebih halus dan lebih teliti cara pembuatan dia nak dibandingkan dengan kapet yang handmade. Kapet yang handmade, kalau kita tengok backing dia, kita dah tahu dah ni memang handmade sebabkan dia punya benang dia dan dia punya jahitan dia kurang kemas jika nak dibandingkan dengan machine made. Apabila kita dah identify kapet kita yang mahal kat rumah tu, yang premium tu adalah handmade ataupun machine made, barulah kita bercakap pasal tips-tips penjagaan dan juga mesin-mesin yang boleh digunakan untuk menjaga kapet-kapet premium anda. Okey, kembali bersama dengan saya dan apa yang ada di belakang saya adalah mesin-mesin yang selalunya digunakan untuk membasuh ataupun membersihkan kapet-kapet mahal yang anda ada. Okey, jom kita pergi ke mesin yang pertama, iaitu mesin scrubber ini ataupun mesin buffer ini. Mesin ini yang paling kerap digunakan untuk mencuci kapet. Tapi saya nak bagi tahu kepada anda, mesin ini tidak patut digunakan sepenuhnya untuk mencuci kapet. Kenapa? Yang nombor satu dia, mesin ni selalunya apabila orang gunakan mesin ni, dia akan gunakan sabun biasa untuk mencuci kapet anda, dan bila dia cuci kapet, dia akan basahkan kapet anda dan sabun-sabun itu akan tertinggal di dalam kapet kerana tidak dikeringkan selepas digunakan. So bila kita tak keringkan kapet tersebut, kita nampak macam kapet tu bersih, tapi sebenarnya nanti dia akan menyebabkan bau hapak dan juga kuman-kuman akan senang tertarik ke dalam kapet tu. Itu satu poin yang penting. Poin keduanya, apabila kita gunakan mesin ini dan kita tidak keringkan kapet itu selepas menggunakan mesin ini, jadi bila kapet itu dibasahkan sepenuhnya, backing kapet yang kita tak nampak tu akan mudah reput dan tempoh hayat kapet tu akan berkurangan. Okey guys, sekarang ni kita beralih pula kepada mesin seterusnya, iaitu mesin extractor di belakang saya ini. Mesin extractor ni ada dua jenis, satu yang besar dan satu lagi yang kecil macam ni. Okey, apa fungsi mesin extractor ni? Mesin extractor ni sebenarnya ada 4 fungsi. Fungsi pertamanya, dia akan menembak air panas yang suhunya dikawal, tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu sejuk, sebab dia akan merosakkan kapet tersebut. Tapi extractor mesin ni suhu dia memang perfect. Yang keduanya, dia akan menembakkan chemical hydrophobic, di mana chemical ini akan membunuh dan juga membuang kuman-kuman yang terletak ataupun terdapatnya di dalam kapet-kapet anda. Yang ketiga fungsinya adalah untuk scrubbing. Okey, anda boleh tolak kapet tersebut dan tarik untuk mencuci kapet tersebut. Kalau anda tengok permukaan dia memang dah dikhaskan untuk menjaga kapet kita. Dan yang keempat dia pula, mesin ini fungsi dia macam vacuum. Lepas kita dah tolak, kita dah gosok kapet, mesti kita nak keluarkan kuman tersebut kan. Jadi mesin ini juga bertindak sebagai vacuum kapet setelah kita mencuci. So dia all in one, scrubber pun dia, mencuci pun dia. Dan saya nak bagi tahu kepada anda semua, mesin ini sangat-sangat disyorkan dan digalakkan untuk kita gunakan untuk cuci kapet-kapet premium. Cerita dia sekarang ni, mesin ini kalau nak dibandingkan dengan scrubber tadi tu, scrubber kalau kita gunakan, dia akan kurangkan tempoh hayat kapet kita sebab dia akan basahkan kapet tersebut. Tapi extractor ni tidak. Dalam masa sejam ataupun 2 jam, kapet itu akan kering dan juga kuman-kuman dan bakteria dalam tu akan hilang terus. So mesin ini disyorkan digunakan untuk setahun sekali pun tak ada masalah dan dia punya penjagaan kapet itu boleh dapat dengan optimum.
Kenapa penting saya berkongsi informasi-informasi tadi dengan anda? Yang pertamanya untuk kita mengenal pasti kapet kita adalah handmade ataupun machine made. Dan yang keduanya, kenapa kita harus mengenali mesin-mesin dan juga teknik-teknik yang digunakan. Kerana jika anda hendak menghantar kapet-kapet mahal anda ini untuk professionals cucikan, anda harus menanyakan 6 soalan penting kepada mereka. Soalan pertama, adakah mereka mengenali kapet anda ini adalah handmade? Soalan kedua, adakah mereka mengenali kapet anda ini adalah machine made? Yang ketiga, teknik apa yang mereka akan gunakan? Sama ada mereka akan gunakan extraction machine, scrubbing machine ataupun mereka akan gunakan dry clean method. Dan yang paling penting, nombor 6. Kalau apa-apa jadi kepada kapet anda, adakah mereka akan bertanggungjawab? Itu sangat penting. Okey, tips-tips yang saya kongsikan sebentar tadi dengan anda adalah jika anda nak buat thorough cleaning untuk kapet-kapet mahal anda hendak mencuci sepenuhnya. Tapi kalau ada satu tumpuk kotoran sahaja di kapet mahal anda, takkanlah kita nak hantar sampai dry clean ataupun nak buat extraction kan? Okey, ini adalah satu tips ataupun home remedy yang saya boleh kongsikan kepada semua pengikut majalah Nona. Apa yang kita perlukan hanyalah 3 cawan air suam, setengah sudu cuka putih, 1/4 lemon dan juga 1 teaspoon sabun pencuci pinggan. Apa yang kita perlu buat dengan bahan-bahan ini adalah kita hendaklah kacau sampai ia mengeluarkan buih. Kerana buih inilah yang kita nak gunakan untuk kita cuci kapet-kapet mahal kita itu yang terdapat kotoran. Okey, caranya macam mana kita boleh menggunakan berus gigi ataupun kain yang bersih. Kita jangan scrub keluar kerana kotoran itu akan merebak dan itu yang kita tidak mahu. Kita nak kotoran itu terkawal. Jadi teknik yang kita gunakan adalah dabbing teknik di mana kita hanya dab ke kotoran itu dan kita menariknya ke dalam. Okey? Jadi jangan bagi dia keluar. Selepas kita dah buat teknik ini, kita nak keringkan kapet tersebut, kita boleh menggunakan hair dryer. Tapi yang paling penting, jika anda menggunakan hair dryer, jangan terlalu dekat kerana ia akan menyebabkan terlalu panas dan benang itu akan shrink. Kita tidak mahu itu. Jadi kita just nak bagi dia angin, bagi dia kering supaya tidak ada bau hapak dan tidak ada tertinggalnya kotoran di dalam kapet tersebut. Jadi itu adalah antara tips-tips yang saya boleh kongsikan dengan semua penonton dan juga pengikut majalah Nona. Selamat mencuba dan Assalamualaikum.